Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang serta kesempatan untuk kita bersama dalam live audio kuliah untuk malam ini. Dan Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kita akan menyambung kembali bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim sebanyak 5 muka surat. Dan sebelum kita membaca 5 muka surat ini, Allahumma salli ala Muhammad, bahawa kita Allahumma salli ala Muhammad berkaitan dengan wabak, ya, COVID-19, ya, alhamdulillah, kalau difahamkan untuk setakat hari ini kes yang baru sudah pun turun, ya, kepada 131, ya, setakat 6 petang tadi. Manakala kes yang sembuh pun meningkat, alhamdulillah 236 orang. Ya, yang paling banyak lah sepanjang PKP ni, kes yang sembuh hari inilah yang paling banyak, 236. Kemudian kes yang baru berkurang, ya, daripada semalam 170 lebih, hari ini 131. Jadi mudah-mudahan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin hari semakin berkurang kes yang baru, juga semakin hari semakin bertambah orang yang sembuh dari penyakit COVID-19 ini, insya-Allah. Mudah-mudahan berakhirlah PKP kita pada tarikh 14 April nantilah, insya-Allah. Kerana kita tidak sabar menyambut Ramadan Al-Mubarak. Bukan kerana kalau sekiranya PKP itu kita tak boleh pergi bazar Ramadan, ya, akan tetapi kerana kita tidak dapat melaksanakan solat secara berjamaah. Seperti hari ini, Allahumma salli ala Muhammad, kita tidak boleh melaksanakan solat berjamaah di masjid. Ya, bukan setakat solat berjamaah, malah solat fardu Jumaat pun, ya, sudah 3 kali kita tidak dapat melaksanakan, dan untuk kali yang keempat hari Jumaat nanti, ya. Dan kita sentiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus ini segeralah, ya, segera Allah angkat, Allah hapus dari bumi kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menyambut Ramadan Al-Mubarak untuk tahun ini seperti mana tahun-tahun sebelumnya, dapat kita melaksanakan tarawih, ya, di masjid. Kemudian Allah mesti dapat kita melaksanakan tadarus selepas daripada tarawih umpamanya, dan amal ibadah yang lain. Kerana PKP kita sedia maklum, ya, stay at home saja, kita duduk di rumah. Dan seperti malam ini pun, ya, kita duduk di rumah. Cuma Allah mesti Muhammad, kita mengisi ruang masa yang ada, ya, khususnya maghrib isyak kita, ya, dengan pengisian-pengisian yang boleh meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah, mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.
Baik, kita menyambung pada muka surat yang ke-122, juzuk yang ke-7, ayat yang ke-83. Jadi malam ini kita dah masuk juzuk yang ke-7. Ya. Insya-Allah dalam masa PKP ni boleh jadi kita masuk sampai ke juzuk 12, 13 lah. Kerana satu hari, dua hari satu juzuk. Satu hari setengah juzuk, 5 muka pagi, 5 muka surat malam. 2 hari satu juzuk, baki lagi 8 hari, baki lagi 4 juzuk lebih kurang kita boleh baca. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi 11 juzuk lah insya-Allah, sebagai usaha ikhtiar kita dan usaha kita, dan sebagai jalan Allahumma salli ala Muhammad, persediaan untuk kita masuk bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan yang kita bergelut untuk memperbanyakkan Allahumma salli ala Muhammad, bacaan Al-Quran Karim, ya, insya-Allah. Jadi kita sambung pada muka surat yang ke 122 hingga muka surat 126 insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا
فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Telah pun kita membaca 5 muka surat daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim dari juzuk yang ke-7. Dari awal juzuk yang ke-7 muka surat 121, iaitulah dari ayat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ayat 83 hingga ayat 113. Tu 5 muka surat ayat 183 hingga 113, lebih kurang 30 ayat yang kita baca malam ini.
Ya, mudah-mudahan ayat yang kita baca Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas usaha kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim dalam pengisian antara maghrib isyak kita pada malam ini. Jadi insya-Allah seperti mana biasa saya akan memetik beberapa ayat untuk kita ambil kefahaman ya secara ringkas, iaitulah sebelum kita masuk kepada Baitullah ya, itulah Baitullah sebagai tempat tawaf. Sebelum itu kita nak petik ayat 90 dan 91 yang menjelaskan tentang Allahumma salli Muhammad, pengharaman arak, berjudi, menyembah berhala dan bertunu nasib azlam. Itu dari ayat 90. Ya, ini ayat 90 ni Allahumma salli Muhammad, hukum pengharaman arak secara total lah. Arak dan semuanya yang disebutkan tadi itu secara total, yang sebelum ini telah didahului dengan ayat Allahumma salli Muhammad, larangan menghampiri solat ketika mabuk. Jadi yang sebelumnya hukum telah dimansuhkan dengan ayat yang ke-90 surah Al-Maidah ini. Iaitulah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya arak, wal maisir, berjudi, wal ansab, menyembah berhala, wal azlam, bertilik nasib dengan anak panah. Rijsum min amali syaitan adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka hendaklah kamu menjauhinya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya dalam kehidupan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang pengharaman arak, berjudi, menyembah berhala, ansab dan bertenung nasib. Bertenung nasib, azlam ini bertenung nasib dengan anak panah. Di zaman Allahumma salli Muhammad, masyarakat Arab tu, kalau kita baca sirah umpamanya, sirah Nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahiqil Maktum maupun sirah Nabawiyah li Ibni Hisham, masyarakat Arab jahiliyah dulu sering ataupun dalam nak memutuskan sesuatu dengan azlam, dengan bertilik nasib dengan anak panah ya. Demikian seperti mana Allahumma salli Muhammad, Datuk Nabi Abdul Muttalib ya, nak mengorbankan salah seorang anak lelaki daripada 10 orang anak lelaki ya, sebagaimana sedia maklum bahawa Abdul Muttalib bersumpah sekira mana dia mendapat 10 orang anak lelaki, maka dia akan korbankan salah seorang daripada 10 itu untuk asnam, untuk Tuhan, untuk berhala mereka. Maka cukuplah setelah mana ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, itu Abdullah. Abdullah ni anak lelaki yang ke-10. Dan Abdullah ni, Allahumma salli ala Muhammad, muslimin muslimat rahimakumullah, adalah yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib dalam nak menentukan 10 orang ni salah seorang nak dikorbankan, maka dengan cara azlam, dengan cara tilik nasib, bertenu nasib ni dengan anak panah. Maka diadakanlah anak panah ni, tilik nasib ni. Maka Allahumma salli Muhammad kena pada Abdullah. Untuk kali pertama kena kepada Abdullah. Maka bagaimana situasinya? Maka situasinya Abdullah lah yang perlu dikorbankan oleh Abdul Muttalib. Maka sebelum dalam Abdullah kerana dah bersumpah, maka masyarakat Arab jahiliah ni antara yang mereka jaga, iaitulah sumpah. Sumpah ni mereka jaga, qasam ni depa jaga sungguh. Jadi walaupun terpaksa mengorbankan anak yang disayangi, ya terpaksa. Kenapa? Kerana meletakkan sumpah janji ni adalah suatu yang paling tinggi. Jadi Allahumma salli Muhammad, nak dilaksanakanlah hukuman atau kita katakan korban tersebut. Maka pelbagailah cadangan daripada sahabatnya Abdul Muttalib.
Tak ada jalan lain kah boleh nak digantikan dengan apa tu Abdullah ni, dikorbankan Abdullah ni. Maka bertemulah dengan seorang Allahumma salli ala Muhammad yang disebutkan sebagai pendeta, yang memberikan cadangan agar diadakan lagi azlam tadi, dan Allahumma salli ala Muhammad, setiap kali panahan, anak panah ni naik nama Abdullah, maka 10 ekor unta. Demikianlah berlakunya proses tadi ni, buat undian dengan anak panah ni, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kali pertama naik nama Abdullah, 10 ekor unta. Kali yang kedua juga naik nama Allah. Ni tinggalnya hanya Abdullah dan Abdullah saja. Naik nama Abdullah ataupun unta. Abdullah atau unta. Anak panah yang awal itu Allahumma salli ala Muhammad, adik-beradiknya Abdullah 10 orang, anaknya Abdul Muttalib. Kemudian dah naik nama Abdullah, maka nak ganti kepada Abdullah ini, maka dicadangkan bagaimana? Iaitulah dibuat anak panah, kemudian kira mana anak panah naik nama Abdullah 10 ekor unta, sehinggalah anak panah tu naik namanya Allahumma salli ala unta. Baik. Maka kali pertama naik nama Abdullah 10 ekor, kedua pun demikian, sampailah kali yang ke-10 masih lagi naik nama Abdullah ataupun kena nama Abdullah, terbit nama Abdullah. Maka terjumlah 10 kali 10 100 ekor unta. Baik. Kemudian kali yang ke-11 barulah tidak naik nama Abdullah atau naik nama unta. Maka Abdul Muttalib kata tak puas hati lagi, buat sekali lagi. Kalau kali yang ke-12 ini disebut dalam sirah, kitab sirah, umpamanya sirah Nabawiyah di Ibn Hisham. Kali yang ke-12 juga naik nama unta. Maka berpuas hatilah Abdul Muttalib, maka dikorbankan 100 ekor unta menggantikan korbannya, mengorbankan Abdullah. Baik. Maka itu menjadi kebiasaan bagi masyarakat Arab jahiliyah dengan azlam, bertilik nasib. Maka ia adalah larangan. Tak kira sama ada tilik nasib ni seperti masyarakat Arab jahiliyah dulu dengan anak panah, ataupun yang dah moden hari ni, tilik nasib dengan pelbagai macam cara. Tilik nasib dengan apa yang kita sebut Scorpion, apa ada bulan bintang. Tengok pada bulan lahir, apa bulan lahir, sekian. Ni lahir bulan 6, sekian. Ni lahir bulan 10, ni sekian. Lahir bulan 11. Maka yang itu pun Allahumma salli ala Muhammad tidak ada kena mengena dengan dirinya seseorang, kan? Tu kerana dirinya seseorang itu bergantung kepada diri dia lah, kan? Walaupun dia lahir bulan apa pun, bulan 1 ke, bulan 2 ke, bulan 3 ke. Kerana bulan lahir ni lebih-lebih lagi dari lahir yang kita pegang ni, yang kita duk sambut hari lahir, Allahumma salli, iaitu bulan Masihi. Bulan Masihi ni lagi dah tidak ada kena mengena dengan Allahumma salli ala Muhammad, agama Islam. Bukan kita kata bila tak ada bulan Masihi, kita nak tengok bulan Qamari pun juga tak ada kena mengena juga dengan bulan. Pasal kita sebut dah tadi, ia tidak ada kena mengena dengan bulan, tak ada kena mengena dengan tahun lahir, tak ada kena mengena dengan apapun melainkan diri hamba itu. Kalau sekiranya diri hamba itu disebut dalam ayat yang ketiga dalam surah Al-Insan, umpamanya muslimin muslimat rahimakumullah, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguhnya kami hidayahkan kepadanya jalan, imma syakira, adapun dia nak bersyukur, wa imma kafura, adapun dia nak kufur. Tergantung kepada diri dia, terserah kepada diri dia. Maka diri hamba ini nak beriman atau tidak, nak kufur, nak mengingkari perintah Allah, nak melaksanakan perintah Allah, nak melakukan perkara maksiat, wal'iyadzubillah, semuanya tergantung kepada diri. Bukan dilihat kepada bulan. Bulan ni, ni lahir bulan Ramadan, bagus budak ni pasal lahir bulan Ramadan. Tidak ada kena mengena. Cuma bulan itu, kalau bulan Ramadan, benarlah bulan tu sendiri kerana sayyidus syuhur. Cuma orang lahir dalam bulan Ramadan, berapa ramai orang lahir bulan Ramadan. Orang yang bukan Islam pun lahir juga dalam bulan Ramadan.
Bukan kita kata oh lahir bulan Ramadan mesti orang ni baik, oh akhlaknya baik. Itu kalau orang bukan Islam lahir bulan Ramadan tetap juga berlaku dalam bulan Ramadan. Ya. Maka di sana Allah SWT Muhammad tidak ada kena mengena. Jadi kita tidak perlulah bersama dalam nak mengambil tahu ya, zodiak tu kan pada tahun bulan lahir kan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Biarlah ya kita mengikut apa yang telah digariskan menurut syarak. Apa yang diperintahkan kita usahakan untuk melaksanakannya, dan apa yang dilarang kita berusaha untuk meninggalkannya. Dan kita menghiaskan diri kita dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia dan terpuji. Baik. Kerana hari ini macam-macam lah ya. Dalam medium sosial ni macam-macam lah akhlak. Kita boleh tengok akhlak manusia ni ya. Kerana dengan medium sosial ni diperlihatkan ya, sama ada dengan live, cakap live, ataupun dengan typing ya, dengan pelbagai kita diperlihatkan akhlak-akhlak yang tidak baik kan, dengan sumpah sarana kan, mengatakan kita sebut menghina, mengata orang dan sebagainya yang lain. Maka itu menggambarkan akhlak yang tidak baik ya. Jadi kita selayaknya Allah SWT berusaha untuk menjaga lidah ya, daripada melakukan perkara yang ya, fitnah, mengata, mengumpat, mencaci maki dan sebagainya ya. Bukan sekadar lidah, kerana hari ini medium sosial ni ya, benarlah kalau live, cakap live, lidah juga. Tapi hari ini dengan type jari ya, jari pun boleh buat fitnah, boleh mengata, boleh maki, boleh caci dan sebagainya dengan jari ya. Jadi semuanya kita kena jaga, kerana perkara ini nanti akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Kita tak mau nanti di hari akhirat kita mencari orang yang kita lakukan kesalahan, caci, maki, hina, fitnah, mengumpat dan sebagainya. Kerana hubungan sama manusia, kesalahan sama manusia tidak terampun, sehinggalah manusia itu memberikan kemaafan. Kalau sekiranya sama manusia tidak dimaafkan, maka tunggulah nanti di hari akhirat akan diselesaikan dengan amal soleh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita nak memetik seterusnya Allahumma salli ala Muhammad, ayat yang ke-97. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Harama qiyaman lin-nas wa syahral harama wal hadiya wal qalaida. Allah telah menjadikan Kaabah, rumah suci, tempat manusia berkumpul. Baik, ayat ini Allah jelaskan ja'alallahu al-Ka'bah al-Baital Haram qiyaman lin-nas. Kaabah itu pusat ya, satu pusat menghalakan wajah dalam beribadah, dalam melaksanakan salat ya. Kita bukan menyembah Kaabah seperti mana ada pandangan dari bukan Islam mengatakan bahawa kaum muslimin sebenarnya menyembah mengatakan kita ni sembah Kaabah. Maka kita nafikan. Kenapa? Kerana pemusatan wajah saja. Satu tempat, iaitu menghala ke Kaabah semuanya. Dan kalau sekiranya dikatakan kita menyembah Kaabah, maka pasti semua kita nak sembahyang di mana kita akan bawa replika. Yang nak dikatakan sebagai menyembah Kaabah, maka kita pun bawa replika tak mana. Itu baru dikira sebagai menyembah batu, menyembah patung. Kan? Hanya saja kita di mana pun sembahyanglah kamu di mana pun tempat, cuma hala wajah kamu ke arah Kaabah saja. Sebagai pemusatan kaum muslimin dalam menghalakan wajahnya ke satu pusat arah yang sama, iaitulah Kaabah. Allah sebut dalam ayat ini sebagai kemuliaan yang ada pada Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam, yang kita baca dulu dalam pada akhir juzuk yang pertama. Jadi di Kaabah ini pusat dia ya. Maka disebutkan bagaimana Kaabah ni ya, yang NASA ni yang pergi keluar daripada bumi
angkasa lepas ni tengok bahawa Kaabah ni titik, nak sebut lagu mana, tengah di pusat-pusat bumi. Masya Allah tabarakallah. Kemudian Kaabah ni orang senantiasa bertawaf. Sepanjang masa ada saja yang bertawaf mengelilingi Kaabah. Maka itu kelebihan yang ada di Makkah Al-Mukarramah, bumi Makkah yang mulianya kerana Allahumma salli ala Muhammad berada di sana, Kaabah rumah Allah yang menjadi tempat tumpuan, apalagi di bulan-bulan haji, musim haji. Maka pasti berjuta-jutaan umat manusia akan pergi ke sana untuk menunaikan ibadah fardu haji. Jadi juga kita berdoa kepada Allah agar virus yang melanda kita ni, seluruh dunia ni, COVID-19 ini, agar segera Allah Subhanahu Wa Taala angkat. Mudah-mudahan untuk tahun ini proses melaksanakan haji itu berjalan lancar lah. Kalau sekiranya tidak mampu dibendung virus ini, virus COVID-19 tidak mampu dibendung, kita juga khawatir, takut untuk tahun ini haji pun tidak dapat dilaksanakan. Untuk 3 dan saat ini umrah sudah tidak dapat dilaksanakan. Tidak boleh dah kaum muslimin datang untuk melaksanakan umrah. Kerana apa? Kerana lockdown. Semua perintah untuk berhentian dari sudut keluar masuk, khususnya di sanalah. Maka tak boleh melaksanakan ibadah umrah. Kita nak keluar dari Malaysia pun tak boleh untuk melaksanakan umrah untuk 3 dan saat ini. Jadi mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad, virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar nanti dapat kita kembali dapat melaksanakan ibadah dengan sebaiknya, dengan tenang. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, dapat kita melaksanakan di rumah Allah, di masjid. Kerana hari ini kita tak dapat lagi melaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar segera Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan virus ini, agar kita dapat menjalankan kehidupan seperti mana biasa, dan seperti mana biasa sebelum ini, insya-Allah. Kemudian yang terakhir untuk kita petik, itulah ayat yang ke-109, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, iaitu dia bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Maka ada hadis menjelaskan tentang ayat ini, itulah daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat ada seorang nabi yang datang dengan seorang pengikut, dan ada juga yang datang dengan 2 orang pengikut atau lebih daripada itu. Lalu kaumnya akan dipanggil dan dikatakan kepada mereka, apakah orang ini telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, belum. Lalu dikatakan kepada Nabi tersebut, apakah telah engkau sampaikan kepada kaummu? Dia menjawab, ya sudah. Kemudian ditanyakan kepadanya, siapakah yang boleh menjadi saksimu? Dia menjawab, Muhammad dan umatnya. Lalu dipanggillah Muhammad dan umatnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, apakah orang ini telah menyampaikan kepada kaumnya? Mereka menjawab, ya sudah. Lalu ditanyakan, dari mana kalian tahu? Mereka lalu menjawab, Nabi kami telah datang kepada kami dan mengkhabarkannya kepada kami bahawa para rasul telah menyampaikannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Baqarah ayat 143. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, setiap orang akan dipertanyakan, dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap apa yang dilakukan dalam kehidupan dia. Maka akan dipertanggungjawabkan sama ada dia menyahut seruan Nabi. Kalau kita ni umat akhir zaman yang tidak hidup bersama dengan Nabi, bukan kalangan para sahabat, maka bagaimana kita ni mengikut seruan Nabi, iaitulah Allahumma salli ala Muhammad,
mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita melalui para alim ulama. Ya, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi ilmu ni, apa yang dibawa oleh Nabi sampai kepada kita, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sampai kepada kita. So itu kita berasa pelik ada hamba Allah yang mempertikaikan solat 5 waktu. Kerana pada pandangan dia, ya, dia baca Quran tak ada jumpa satu ayat pun yang menjelaskan solat itu 5 waktu. Jadi dia mempertikaikan solat 5 waktu. Masya Allah, tabarakallah, wal'iyadu billah. Bagaimana boleh dikatakan demikian? Sedangkan di seluruh dunia umat Islam melaksanakan solat sebanyak 5 waktu. Tak ada satu tempat pun yang melaksanakan solat kurang daripada 5 waktu. Tak ada tempat yang sembahyang 2 waktu, tak ada. Kesemuanya, keseluruhan pergi ke mana pun, semuanya akan melaksanakan solat 5 waktu kerana perkara ini qat'i. Walaupun benar tidak dinyatakan secara jelas 5 waktu tersebut dalam Al-Quran, akan tetapi dinyatakan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh beranggapan hamba Allah ini, ya, seolah-olahnya bagaimana? Seolah-olahnya seperti mana golongan anti hadis lah. Kerana dia hanya pegang kepada Quran, hadis, ya, tidak diambil panduan. Maka kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka kita juga menyahut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita baca Quran, juga kita memahami apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu sumber rujukan utama Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata Al-Quran, kerana dalam Al-Quran ada hukum yang terkandung dalam Quran atau syariat dalam Quran dinyatakan secara umum. Secara umum, manakala ditakhsiskan, dikhususkan, diperincikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang telah dikhususkan, ya, dalam Al-Quran, umpamanya berkaitan dengan wudu yang telah kita bicarakan pada bacaan yang sebelum ini, ya, pertemuan kita yang sebelum ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan khususnya malam ini, Allahumma salli ala Muhammad, memberikan kepahaman kepada kita akan apa yang kita bicarakan, dan dengan demikian bertambah lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab kita membaca Al-Quran di samping kita bersama di sana memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akhiri majlis kita untuk malam ini dengan bacaan doa. Dan dalam doa kita tidak putus-putus kita memohon doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara kita yang ketika dan saat ini dijangkiti virus COVID-19, dan kita juga tidak putus-putus berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat dan menghapuskan, ya, virus ini khususnya di bumi kita tercinta Malaysia dan seluruh dunia, ya, umumnya. Mudah-mudahan virus ini kita katakan selesai, ya, dan dapat kita melaksanakan ibadah seharian kita dengan sebaiknya, khususnya kita dapat menyambut Ramadan Al-Mubarak, ya, dengan hati yang tenang, dengan dapat melaksanakan dengan ibadah yang sempurna, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن،
وألبسنا بخلعة القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami afiat, keselamatan dunia dan juga di akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon perlindungan denganmu ya Allah dari penyakit kusta, gila, sopah dan juga penyakit-penyakit yang buruk, khususnya penyakit COVID-19 ini. Ya Allah, mudah-mudahan Kau hapuskannya di bumi kami yang tercinta Malaysia khususnya dan umumnya seluruh dunia. Mudah-mudahan kami bebas daripada virus ini dan kami dapat meneruskan kehidupan seharian kami seperti mana sebelum-sebelum ini, dan kami dapat menyambut Ramadan Al-Mubarak dengan penuh ketenangan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa hajatana wa a'malana wa niyatana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina dhunubana wa khatayana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah di kesempatan yang seterusnya untuk subuh esok kita akan sambung lagi 5 muka surat. Dan mudahan sebagai usaha kita dalam mengisi masa khususnya dalam tempoh PKP ini, mudah-mudahan amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.